Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fakih Abdul Razak, Nur 8026 daripada kumpulan Fantastik. Dan kami akan membentangkan slide yang bertajuk pengurusan sumber manusia. Yang pertama kita perlu tahu adalah konsep pengurusan sumber manusia. Yang pertama adalah pengertian. Sumber manusia ni adalah semua staf yang merangkumi pekerja dan juga pengurus yang terdapat dalam sebuah organisasi. Sumber manusia ni juga adalah sumber yang terpenting dalam sebuah organisasi kerana sumber manusia ni menawarkan bakat, pengetahuan, kemahiran dan pengalaman kepada sesebuah organisasi tersebut. Tanpa sumber manusia ni, organisasi itu sendiri tidak akan dapat bergerak dan malah tidak akan wujud pun. Seterusnya, pengurusan sumber manusia. Pengurusan sumber manusia ni adalah sebuah sistem yang komprehensif dan bersepadu bagi mengurus tenaga kerja secara efektif ataupun berkesan dalam usaha untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan oleh sesebuah organisasi. Pengurusan sumber manusia ni juga adalah tugas pengurus, dan setiap pengurus ni akan terlibat dengan pengurusan sumber manusia. Antara tugas mereka ni adalah berhubung dengan sumber manusia yang dikoordinasikan oleh pengurus sumber manusia itu sendiri yang dikenali sebagai pengurus personel. Seterusnya kita beralih kepada pengenalan. Apa yang anda faham tentang fungsi pengurusan sumber manusia ini? Pengurusan sumber manusia ini adalah unit yang memastikan kelancaran fungsi sesebuah organisasi. Proses pengurusan sumber manusia ni bermula dengan merumuskan dasar yang tepat untuk memastikan keperluan pekerja itu berakhir dengan pertumbuhan syarikat itu berjalan dengan lancar. Enjin yang mengikat pengurusan sumber manusia ni adalah semua aspek organisasi yang memastikan kemajuan pengurusan sumber manusia ini. Seterusnya, matlamat. Apa yang anda faham tentang matlamat ni? Matlamat ni adalah satu visi yang telah ditetapkan oleh sesebuah syarikat dengan menggunakan tenaga sumber manusia yang mempunyai kebolehan dan kepengetahuan mereka untuk menjadi sumber utama yang dapat membantu organisasi ni mencapai kejayaan. Matlamat pengurusan ni seharusnya selaras dengan matlamat keseluruhan organisasi. Tujuan matlamat ini pula adalah bagi menjadikan urusan sumber manusia ni berkesan ataupun efektif bagi merealisasikan perancangan strategik sesebuah organisasi. Dan untuk mencapai matlamat ni juga, sesebuah organisasi ni memerlukan pelan strategi dalam pengurusan sumber manusia kerana ia berkaitan untuk mewujudkan misi dan tujuan organisasi tersebut. Organisasi yang bermatlamat untuk berjaya ni memerlukan sumber seperti kewangan, harta tanah, alat teknologi dan juga lain-lain. Seorang pengarang jurnal ada mengatakan bahawa salah satu fungsi utama pengurusan sumber manusia ni adalah untuk mereka bentuk dan menganalisis pekerjaan. Reka bentuk pekerjaan ni melibatkan proses dalam menerangkan tugas, tanggungjawab dan operasi pekerjaan. Untuk mengambil pekerjaan yang tepat adalah mustahak untuk mengenal pasti ciri-ciri calon ideal yang sesuai untuk mengisi sesuatu jawatan itu. Menjalankan proses ini akan membantu pengurus menentukan jenis calon yang diinginkan untuk memegang jawatan tersebut. Pengurus akan mengenal pasti syarat minimum utama bagi calon yang layak mendapatkan pekerjaan. Analisis pekerjaan pula melibatkan proses menerangkan keperluan pekerjaan seperti kemahiran, kelayakan dan pengalaman kerja. Fungsi penting ini perlu dikenal pasti dan dijelaskan secara terperinci sebelum melakukan proses merekrut pekerja. Kata-kata ini telah dikatakan oleh Uganda pada tahun 2012 dalam sebuah jurnalnya. Kemudian saya memberikan pembentangan seterusnya kepada Amira. Assalamualaikum, nama saya Nufara Amira binti Abdullah, nombor matriks 264760.
Okey, saya akan meneruskan pembentangan kami berkaitan dengan sejarah HRM. Jika kita dapat lihat melalui skrin, terdapat 5 proses perkembangan sejarah HRM. HRM merupakan bidang yang penting sebelum abad ke-20 lagi dan telah bertukar dari masa ke masa. Dan pada tahun 1900 sehingga 1920, iaitu pada era pengurusan sains, pengurus HRM bertanggungjawab mengawasi kecekapan maksimum pekerja, dan ianya berkembang pada era hubungan manusia, iaitu pengurus HRM bertanggungjawab mempertimbangkan nilai dan keperluan pekerja. Dan pada tahun 1980-an pula, pengurus HRM bertanggungjawab mengutamakan kepentingan pihak penting dalam strategi sumber manusia. Dan akhir sekali pada tahun 1990, HRM telah pun dikaitkan dengan kaedah strategik yang menghubungkan pengurusan manusia dengan kejayaan mencapai matlamat dan peningkatan kecekapan organisasi. Okey, seterusnya pengambilan dan pemilihan pekerja. Pengambilan dan pemilihan pekerja adalah penting dan ia merupakan salah satu fungsi utama HRM, dan ianya adalah bertujuan untuk mendapatkan dan mengekalkan pekerja yang berkelayakan dan cekal untuk mencapai tujuan dan objektif syarikat. Dan bagaimana sesebuah syarikat ataupun organisasi tersebut boleh mengambil ataupun memperoleh pekerja yang berkualiti tersebut adalah bermulanya daripada pengambilan pekerja yang tepat dari semua senarai pemohon. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada presenter seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Nur Akilah binti Abdul Hamid, nombor matrik 267931. Hari ini saya akan menerangkan tentang fungsi pengurusan sumber manusia. Terdapat 6 fungsi utama. Reka bentuk dan analisis pekerjaan adalah salah satu fungsi utama pengurusan sumber manusia yang melibatkan proses menerangkan tugas, tanggungjawab dan operasi pekerjaan. Reka bentuk adalah proses mengenal pasti ciri-ciri calon yang ideal yang sesuai untuk mengisi jawatan tersebut. Proses yang dijalankan ini akan membantu pengurus menentukan jenis calon yang diingini untuk memegang jawatan itu. Analisis pula adalah proses mengenal pasti syarat minimum utama bagi calon yang layak mendapat pekerjaan. Analisis pekerjaan pula melibatkan proses menerangkan keperluan pekerjaan seperti kemahiran, kelayakan dan pengalaman kerja. Fungsi penting ini perlu dikenal pasti dan dijelaskan secara terperinci sebelum melakukan rekrut pekerjaan. Yang kedua adalah mengurus pengambilan dan pemilihan pekerja. Pengurusan sumber manusia juga akan membantu mencari dan mengenal pasti calon yang sesuai untuk tujuan ditemuduga dan proses pemilihan. Calon kemudian akan menjalani proses penyaringan yang komprehensif untuk menyaring calon yang paling sesuai dari kesemua calon yang memohon. Calon yang disaring kemudian diambil melalui proses temuduga yang berbeza untuk menguji dan menganalisa kemahiran calon. Yang ketiga adalah latihan dan pembangunan pekerja. Peranan bahagian sumber manusia adalah memastikan pekerja memperolehi pengetahuan dan kemahiran khusus syarikat untuk melaksanakan tugas mereka dengan cekap. Bagi meningkatkan kecekapan dan produktiviti keseluruhan tenaga kerja, latihan dan program pembangunan perlu dilaksanakan secara berkala untuk memberi pendedahan kepada pekerja tentang ilmu dan pengalaman. Latihan mampu memberi impak kepada produktiviti, kesihatan, keselamatan di tempat kerja serta pembangunan kemahiran insaniah. Yang keempat adalah pampasan dan faedah. Manfaat dan pampasan merupakan perkara utama yang perlu dititikberatkan dalam perbelanjaan kos organisasi. Ini adalah suatu keharusan untuk menampung perbelanjaan dan pada masa yang sama juga, organisasi perlu membayar faedah kepada pekerja mereka yang menunjukkan prestasi yang cemerlang. Oleh itu, peranan pengurusan sumber manusia adalah untuk merumuskan pakej faedah dan pampasan yang menarik
untuk menarik lebih ramai bakal pekerja bekerja dalam sesebuah syarikat. Objektif utama faedah dan papasan adalah untuk menetapkan imbuhan yang adil dan saksama untuk semua pekerja. Peranan seterusnya bahagian sumber manusia adalah menguruskan prestasi pekerja dengan berkesan. Pengurusan prestasi yang berkesan memastikan bahawa output pekerja memenuhi matlamat dan objektif organisasi. Yang terakhir adalah sokongan peribadi untuk pekerja. Bahagian pengurusan sumber manusia perlu membantu pekerja ketika mereka menghadapi masalah peribadi yang boleh mengganggu prestasi kerja. Seiring dengan melaksanakan tanggungjawab pentadbiran, Jabatan Sumber Manusia juga perlu membantu pekerja yang memerlukan bantuan. Okey, saya ingin memperkenalkan saya terlebih dahulu. Nama saya Tan Shi Liang. Seterusnya, saya akan kongsikan tentang cara-cara mengurus sumber manusia dengan baik. Okey, yang pertama, menetapkan kesedaran dalam pengurusan kaki tangan korporat. Pengurusan semua pekerja dalam syarikat nampaknya agak sukar sekiranya anda ingin meneruskannya dengan baik. Oleh itu, pengurus sumber manusia harus memupuk semua pekerja perusahaan untuk secara aktif menerima pelbagai peraturan dan undang-undang perusahaan. Pelbagai jabatan dan penyedia memainkan peranan yang penting untuk mengurus kaki tangan supaya dapat mengeratkan semangat pekerja dan memberikan sepenuh peranan kepada peranan pekerja. Yang kedua, sentiasa memastikan bakat kerja yang cukup. Pengurus sumber manusia harus sentiasa berkomunikasi dengan ketua-ketua pelbagai jabatan untuk memahami maklumat pembangunan syarikat atau rancangan jangka pendek. Seterusnya, menubuhkan kumpulan bakat dan mengatur struktur organisasi personal pelbagai peringkat secara fleksibel. Setiap pengurus manusia harus sentiasa menyertai pameran pekerjaan, pertukaran pertemuan dan membantu syarikat untuk menyimpan bakat bagi memenuhi keperluan syarikat. Yang ketiga, aktif menjaga keperluan dan kebajikan setiap pekerja. Kekurangan bakat adalah masalah utama yang dihadapi oleh syarikat. Oleh itu, pekerja merupakan aset penting bagi pembangunan sesebuah syarikat. Dalam pekerjaan seharian, pengurus sumber manusia harus memperhatikan penjagaan pekerja, lebih banyak berkomunikasi dengan pekerja dan membantu mereka dalam menyelesaikan masalah supaya bekerja merasakan penjagaan syarikat untuknya dan prospek syarikat untuknya. Seterusnya, meningkatkan rasa kekitaan pekerja dan mengelakkan kehilangan bakat. Okey, bagi yang terakhir, membentuk sistem latihan yang lengkap. Bagi sebuah syarikat, perkembangan sistem latihan yang lengkap adalah mustahak jika ingin pembangunan syarikat yang berterusan. Dengan sistem latihan ini dapat membolehkan pekerja baru memahami budaya korporat dengan cepat, memahami pelbagai peraturan dan undang-undang syarikat dan menyatu dengan cepat dalam keluarga besar. Bagi manakala bagi pekerja yang lama, ada undang-undang yang harus dipatuhi, peraturan yang harus dipatuhi dan sentiasa dapat merasakan suasana korporat. Pengurusan sumber manusia mempunyai 8 proses, iaitu perancangan sumber manusia, pengrekrutan, pemilihan, orientasi, latihan, penilaian prestasi, ganjaran dan pertukaran jawatan, dan akhir sekali adalah perpisahan. Seterusnya, dalam konsep perancangan, ramalan keperluan sumber manusia pada masa hadapan dan penilaian sumber manusia yang sedia ada, contohnya inventory sumber manusia, membandingkan ramalan dengan inventory kepada membentuk program untuk sumber manusia. Terima kasih Zul di atas pembentangan yang sangat baik.
Kemudian saya akan menerangkan dengan lebih lanjut mengenai perancangan pengurusan sumber manusia. Nama saya Liana Khalida binti Ramlan, matriks nombor 267959. Langkah pertama dalam perancangan pengurusan sumber manusia adalah dengan ramalan sumber manusia. Apa itu ramalan sumber manusia? Ramalan sumber manusia adalah di mana pengurusan sumber manusia akan meramalkan keperluan sumber manusia dari segi kuantiti, iaitu bilangan pekerja yang diperlukan oleh sesebuah organisasi. Pengurus sumber manusia juga akan membuat jangkaan bagi pekerja-pekerja yang akan bersara, sama ada yang dinaikkan pangkat dan yang akan meninggalkan organisasi pada masa akan datang. Perancangan kedua adalah inventory sumber manusia. Inventory sumber manusia ini adalah bertujuan untuk menentukan dan menilai sumber manusia dari segi bilangan, pengetahuan dan kemahiran yang sedia ada dalam organisasi. Dalam inventory sumber manusia ini mengandungi maklumat-maklumat terkini para pekerja seperti latar belakang, pengalaman, kemahiran dan sebagainya. Bagi memudahkan kerja pengurusan tenaga manusia, inventory ini hendaklah sentiasa dikemaskini. Kemudian, setelah pengurusan sumber manusia membuat ramalan sumber manusia dan inventory sumber manusia, mereka akan membandingkan ramalan dan inventory tersebut. Di sini, inventory sumber manusia yang sedia ada akan membolehkan pengurus membuat perbandingan dengan memadankan personel, iaitu dalam bentuk kualiti dan kuantiti dengan personel yang diperlukan pada masa hadapan. Dan perancangan yang terakhir adalah membentuk program sumber manusia. Setelah membandingkan ramalan dan inventory sumber manusia, pengurus akan mewujudkan program-program yang perlu bagi memenuhi keperluan organisasi seperti pengrekrutan, pemilihan, latihan dan lain-lain program yang bersesuaian. Kesimpulan bagi pengurusan sumber manusia, kerja pengurusan sumber manusia adalah mengenai menyelaraskan hubungan dengan pekerja dan mengurus di semua peringkat. Yang kedua, seseorang pengurus sumber manusia harus bekerja dengan teliti dan mengikut situasi moden supaya dapat melaksanakan tugas dengan baik. Untuk yang akhir sekali, terutamanya pada era internet mudah alih ini, pengurus sumber manusia yang berkelayakan perlu mengikuti trend dan perlu belajar menggunakan sistem teknikal untuk membantu menguruskan pekerja korporat dengan cekap dan cepat. Okey, itu saja untuk dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.